kita dikehendaki untuk menentukan tajuk. menentukan tajuk dan perlu dihantar kepada Pada Dr. Arif. Dr. Arif. Okey. Jadi bila? 24 hari bulan. 4 bulan ni. Esok lusa ni lah. Okey. Jadi sekarang ni kita dah bersetuju bahawa ni iaitu kita akan mengangkat satu tema payung kepada diskusi ini iaitu pemikiran atau kajian terhadap tokoh-tokoh pemikir Islam Malaysia lah, pemikiran Islam Malaysia semasa. Itu kita punya tema kita lah. Tokoh-tokoh tokoh-tokoh dakwah. Tokoh-tokoh kita namakan dia sebagai tokoh-tokoh dakwah atau tokoh-tokoh atau kita lebih umum tokoh dakwah dan ilmuwan Islam lah, tokoh ilmuwan Islam Malaysia semasa itulah. Yang semasa artinya yang baru meninggal pada tahun 1990-an lah. Itu masuk semasa lah kan. Ada yang selepas merdeka ni. Selepas merdeka maknanya yang hidup selepas merdeka. Tokoh-tokoh ilmuwan dan pendakwah Muslim Malaysia pasca merdeka. Itu lebih tepat lah. Jadi itu kita punya tema. Tema umum. Jadi di bawah tema ini maknanya kalau sekiranya kita semua 1, 2, 3, 4, 5 orang ni dapat menulis tokoh-tokoh ini berarti kita kumpulan tulisan 5 kita ni akan menggambarkan, akan dapat kita memahami keadaan kehidupan masyarakat Muslim di era pasca kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan negara Malaysia ni, ia mempunyai pelbagai cabaran dari segi pemikiran dia, kebudayaan, kerana kita baru saja terbebas dari apa kita namakan sebagai penjajahan Eropah. Jadi selepas penjajahan Eropah itu, penjajahan British itu, maka negara kita bermerdeka dan bila merdeka maka ada banyaklah kelompok yang ingin mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan berarti membentuk jati diri negara ini selepas negara ini bebas daripada penjajahan Eropah. Itu dia punya latar belakang dia lah. Jadi yang kita nak kaji ni bagaimana sekumpulan pemikir atau sekumpulan ilmuwan pendakwah Islam yang cuba menyumbang kepada pembentukan jati diri negara dan masyarakat Malaysia berasaskan kepada berasaskan kepada landasan atau dasar agama Islam. Itu kita kena faham lah. Jadi yang senarai semua orang yang kita namakan itu, mereka menggunakan pendekatan agama sebagai jalan atau landasan atau kaedah
bagi mengisi keperluan atau mengisi pembentukan identiti masyarakat Muslim. Kan? Jadi ada banyak lagi kelompok. Ada kelompok yang menggunakan pendekatan kebangsaan atau nasionalisme. Ada kelompok yang melihat bahawa negara ini perlu berasaskan sosialisme. Ada kelompok yang, jadi kita waktu itu bertembung antara tiga kelompok ini lah. Ada kelompok yang menggunakan kaedah sekularisme. Jadi yang kita nak kaji ni ialah satu kelompok yang cuba untuk menggunakan kaedah keagamaan, kaedah agama bagi mengisi. Jadi yang kita nak cuba lihat ialah bagaimana mereka melakukan proses mengisi atau membentuk jati diri masyarakat Muslim ini di Malaysia ini pasca kemerdekaan menggunakan pendekatan agama. Jadi pendekatan bersifat keagamaan itu luaslah. Banyak. Jadi menggunakan kaedah ekonomi ke, kaedah ilmu ke, agama tu luas kan. Masing-masing pilihlah bakat masing-masing. Macam kaedah keilmuan, kaedah sosial, kaedah pelbagai lagi lah. Jadi kaedah dakwah, kaedah nanti bila kita kaji nanti yang kita tujuan kita semua ni bila kita nak kaji orang tu, kita nak lihat apakah pendekatan yang digunakan oleh setiap orang itu bagi mengatasi masalah-masalah atau menggunakan pendekatan yang digunakan, apakah bentuk kaedah yang mereka gunakan, pendekatan yang mereka gunakan bagi membina jati diri umat Melayu Islam di Malaysia pasca kemerdekaan. Jadi yang kita nak kaji sekarang ni ialah pertama, sebelum kita kaji pendekatan dia dan sumbangan dia, kita kena kaji dulu biografi dia. Siapa dia ni? Kan? So, biografi dan pendekatan tajdid, pendekatan pembaharuan umat yang dilaksanakan oleh mereka di negara ini. Jadi seolah-olahnya tajuk kita ni, maknanya kalau kita kata kita akan kaji sumbangan pendekatan dan sumbangan nama tokoh itu terhadap masyarakat Islam lah. Jadi misal kata Aisyah. Tajuk apa Aisyah? Saya dapat tokoh Profesor Dr. Khalijah Muhammad Saleh. Okey, Muhammad Saleh. Khalijah Muhammad Saleh ni kita akan lihat Khalijah Muhammad Saleh. Kita kata pendekatan apa yang dijumpai sekarang ni kat dia? Dia merupakan tokoh sains dan tauhidik. Dia menggerakkan satu gagasan yang berfungsi dalam mencipta penjemahan, pembetulan dan pembentukan fakta yang tidak terkeluar daripada landasan agama. Okey, jadi kalau kita kata nak tulis tajuk ni Khalijah Saleh dan sumbangannya
terhadap pembangunan, terhadap pengislaman ilmu sains atau dan sumbangan Khalijah Saleh dan sumbangannya terhadap pembangunan ilmu sains Islam di Malaysia. Jadi dalam tajuk dalam chapter tu nanti ada pengenalan, bab 1 pengenalan. Pengenalan tu latar belakang lah. Tadi yang saya cerita tadi tu latar belakang masyarakat Malaysia pasca merdeka, cabaran dia, cabaran sejarah, cabaran ilmu, cabaran. Jadi kalau Aisyah ni akan bincang cabaran bidang sains lah. Selepas merdeka tu. Apa cabaran-cabaran bidang keilmuan sains pasca merdeka. Dan Khalijah Saleh ni dia tidak sahaja dalam bidang sains tu, dia ada juga dalam bidang sumbangan kewanitaan. Jadi mungkin kita boleh, jadi bila kita kata bab 1, pengenalan latar belakang cabaran-cabaran di Malaysia pada waktu pasca merdeka itu. Yang kedua, bab 2, biografi Khalijah Saleh. Kan? Khalijah Saleh itu kena pergi kajilah sikit siapa dia, cara hidup dia, kita kena buat interview lah, temu bual dengan anak-anak dia ke apa ke, dengan suami dia ke apa ke. Dia dah meninggal. Kita kena Anak-anak. buat temu bual ke dengan ahli keluarga dia? Kena lah. Itu metod dia lah tu. Oh. Nak cari balik tu. Apa pun kita kena bangunkan biografi dia. Kan? Berapa muka surat doktor? Yang tu Berapa banyak? teknikal tu nanti dulu. Oh. Kita teori dulu. Okay. Kerangka dulu. Jadi bab 2 biografi. Kan? Bab 3 sumbangan Khalijah Saleh dalam bidang sains Islam. Kan? Kemudian bab 4 sumbangan Khalijah Saleh dalam pembangunan wanita Islam. Bab 2. Dia ada 2 sumbangan besar dalam pembangunan hal ehwal wanita Islam. Doktor, yang sumbangan bab 3 tu secara umum lah, maksudnya sains, dari segi sains, dari segi sumbangan nanti pada masyarakat. bila kita baca bidang dia nanti tu, bila kita mula mengumpul maklumat tentang dia, kita tahulah. Bila kita kata sumbangan tu, banyaklah sumbangan dari segi karya dia, pendekatan sains tauhidik dia, kita kena ulas apa yang dia gagasan-gagasan dia sebut tadi tu. Yang apa yang dia cuba nak buat, lakukan pembaharuan lah terhadap bidang sains tu, kan? Dan apa yang dia cuba nak perbaharui, cuba nak jadi kita ni pemikiran tajdid Islam selepas merdeka. Gitu. Itu tema sebenar kita. Kajian terhadap pemikiran tajdid atau pemikiran pembaharuan Islam selepas pasca merdeka. Jadi kita ambil beberapa tokoh dan sumbangan dia lah. Jadi kalau kata Khalijah Saleh ni, dia ada sumbangan bidang sains dan sumbangan bidang pembangunan wanita. Jadi kita kena cari nanti siapa. Nanti saya akan bantulah proses tu nanti untuk dapatkan maklumat-maklumat tu. Kan? Jadi bab 4 tadi, apa tadi? Sumbangan Khalijah Saleh dalam pembangunan wanita Islam. Okey. Itu bab 4. Barulah bab 5. Bab 5 ialah penutup. Habis. Rumuskan daripada segala perbincangan itulah dalam bab penutup.
Jadi kita show dulu tajuk itu. Sumbangan, boleh tulis sumbangan tajdid Khalijah Saleh. Tajuk Aisyah ni sumbangan tajdid Khalijah Saleh dalam bidang sains dan wanita, dalam bidang sains dan wanita dalam pembangunan sains dan wanita di Malaysia. Boleh? Cuba ulang balik. Tajuk saya sumbangan tajdid Khadijah Saleh dalam pembangunan sains dan wanita di Malaysia. Jadi Tu kita nak tulis macam ni. Sumbangan tajdid Profesor Dr. Khadijah binti Muhammad Saleh. Macam tu ke? Ke Khadijah Saleh je terus? Khalijah Saleh je. Oh, okey. Profesor tu semua tu dalam biografi dia lah. Ni tajuk kita tak sebut. Tu dia individu kan. Dia pun dah meninggal dah. Tak ada profesor dah. Doktor pun semua dah tak ada dah. Allah yarhamah. Nak tulis Allah yarhamah. Jadi Baik. jadi Khalijah Saleh. Okay. Jadi sekarang ni kalau setuju sumbangan tajdid lah. Tulis tajdid lah. Semua orang kena tulis tajdid. Sumbangan tajdid tu maksud tajdid apa? Pembaharuan. Pembaharuan. Maknanya apa yang beliau nak cuba perbaharui masyarakat Malaysia selepas merdeka ni kan. Dengan cara masing-masing lah dia. Saya lihat dia dengan dalam bidang sains kerana dia seorang saintis. Dan dia seorang aktivis dalam bidang wanita. Jadi dia sumbang lah dari segi idea-idea dia, kegiatan dia. Kan? Okey, itu satu. Yang kedua, selesai ya. Siti Aisyah selesai. Orang lain pun lebih kurang je tema tu. Cuba ambil je tema yang sama. Itu Fakihah, tajuk apa? Saya punya Dr. Abdul Hai Abdul Sukur. Okey, sumbangan tajdid. Sumbangan tajdid Abdul Hai Abdul Sukur. Dalam bidang? Beliau bidang tafsir hadis, tapi tafsirnya lagi menyelah. Dia punya buku dia lagi famous yang tafsir. Dalam bidang ilmu Al-Quran dan hadis lah. Boleh? Boleh. Jadi kita kena buatlah dua. Quran apa, hadis dia ahli hadis tu, kepakaran dia. Jadi tajuk satu pengenalan cabaran dalam bidang pengajian-pengajian Islam ni kan di Malaysia pasca merdeka. Lepas tu tajuk pengenalan sikit latar belakang negara. Lebih kurang ya semua kita ni latar belakang ni kita boleh share je maklumat. Lepas tu biografi Haji Yusof. Haji apa? Haji Syukur Haji Syukur. Haji Syukur. Haji Syukur sumbang apa ni? Lepas tu sumbangan Haji Syukur dalam bidang Al-Quran. Sumbangan Haji Syukur dalam bidang ilmu hadis. Lepas tu tutup. Siap. Tesis. Senang je. Boleh saya ulang ke tajukan doktor? Boleh. Sumbangan tajdid Abdul Hai Abdul Sukur di dalam bidang ilmu Al-Quran dan hadis di Malaysia. Pada masyarakat Malaysia. Di Malaysia. Okey, doktor. Okey. Tajuk dah jelas kan? Bab pun dah jelas. Tak? Okey. Nurhana. Ya, saya doktor. Doktor dengar tak suara saya? Dengar. Apa? Tajuk saya dapat Muhammad Kamil Majid. Okey. Muhammad Kamil Majid ni dalam bidang apa jumpa dia? Yang saya nampak lah penulisan dia selalunya berkaitan dengan pemikiran sosiologi terhadap pembangunan model insan. Dia panggil pemikiran Islam dia ni.
Jadi dalam bidang pemikiran Islam. Pemikiran Islam dalam bidang pemikiran Islam. Jadi tukar tajuk sumbangan tajdid Muhammad Kamil Abdul Majid dalam bidang pemikiran Islam, pemikiran dalam bidang pemikiran Islam di Malaysia. Satu ya. Dalam bidang pemikiran Islam tu nanti kita akan boleh pecahkanlah banyak pemikiran Islam dalam bentuk gerakan Islam, tamadun, dalam bidang pemikiran dan tamadun. Boleh juga. Pemikiran dan tamadun. Okey. Di Malaysia. Jadi format pun sama. Format sama iaitu pengenalan Biografi. Sumbangan dalam bidang pemikiran, dalam bidang pemikiran Islam, sumbangan dalam bidang pemikiran tamadun. Sebenarnya sama je tu. Saya rasa satu je. Sumbangan dalam bidang pemikiran Islam. Okey. Jadi bab 3 sumbangan gini. Jadi sumbangan dalam bidang pemikiran, dalam bidang dia ni kaji pemikir Islam. Dalam bidang pemikiran dan dalam bidang pemikiran dan ketamadunan. Buat dua lah. Bidang pemikiran dan ketamadunan. Dalam bab 3 tu saya kena fokus dua benda lah. Maksudnya bidang pemikiran dan juga ketamadunan. Buat bab 4 tu ketamadunan. Bab 3 pemikiran. Ataupun nanti sekejap. Nak bagi dua-dua tu mudah sikit. Kita pecahkan bab tu kan. Jadi dalam bidang pemikiran Islam tu luas sangat. Dalam bidang Suluddin yang gini kita buat dalam bidang pemikiran Islam saja. Boleh? Bab 3 tu bab 3 tu tukar tajuk dia tema-tema pemikiran Islam Muhammad Kamil Majid. Tema-tema pemikiran tema-tema pemikiran Islam Abdul Majid. Bab 4 nanti bab 4 tulis ciri-ciri pemikiran. Ciri-ciri pemikiran atau ciri-ciri pemikiran Muhammad Kamil Majid. Ciri-ciri pemikiran Islam Muhammad Kamil Majid. Lain sikit pendekatan dia. Itu tema-tema tu maknanya kita akan kompos semua tulisan-tulisan dia. Daripada situ kita kategorikan. Kita buat tema. Ni tema tamadun, tema tasawuf, tema dia pasal dia menulis dalam pelbagai bidang. Jadi dia bukan satu bidang itu kan. Jadi bila kita dah kompos semua bahan dia tu, kita akan dapat pecahkanlah. Kita kotak-kotakkanlah. Kita kategorikan. Kita panggil tema-tema. Kita temakan. Tematik. Tim. Jadi selepas kita tema tu kita ulas secara ringkas. Lepas tu bab 4 baru kita analisa. Apa yang keunikan.
pemikiran dia tu. Dari segi pendekatan, dari segi keutamaan dia, dari segi minat. Kita boleh kajilah bila kita dah baca tema-tema tu, kita akan dapat cari keunikan yang ada pada Pemikiran Abdul Majid tu. pemikiran Islam dia. Oh, okey. Ciri sifat-sifat wasatiyah, sifat apa, kan? Jenis sumber-sumber buku yang beliau guna, apa pengaruhnya. Itu dalam analisa lah tu. Analisa. Nampak? Jelas Doktor, nak saya ulang balik tak tajuk dia? Boleh. Sumbangan tajdid Muhammad Kamil Majid dalam bidang pemikiran dan tamadun Dalam bidang pemikiran Islam. Pemikiran Islam dan tamadun. Tak perlu tamadun lagi. Pemikiran Islam saja. Pemikiran Islam di Malaysia. Oh, okey. Kerana tamadun tu masuk dalam tema dah nanti. Dalam tema. Dia sub topik pada pemikiran Islam. Okey, doktor. Nampak? Nampak. Okey. Yang ketiga, jelas. Nur Ashikin. Saya doktor. Saya Saya dapat Syekh Azmi Ahmad. Syekh Azmi Ahmad. Sumbangan tajdid Syekh Azmi Ahmad dalam bidang Saya tengok dia dalam bidang dakwah dan gerakan Islam. dalam bidang tu mahkamah dia panggil, dalam bidang syariah. Dia ni ketua hakim. Dia ni pernah jadi qadhi, pernah jadi mufti Pulau Pinang. Dalam bidang dakwah dan syariah. Dalam bidang syariah dan dakwah. Dalam bidang kehakiman. Buat gitulah. Dalam bidang kehakiman dan dakwah di Malaysia. Dalam bidang dakwah dan kehakiman. Dalam bidang kehakiman dan dakwah di Malaysia. Boleh? Boleh. Jadi, samalah model dengan Aisyah tadi. Macam mana model dia? Dalam Ashikin. Ada Ashikin? Mana? Saya. Pengenalan. Lepas tu, biografi. Lepas tu, Sumbangan. Sumbangan dalam bidang kehakiman Islam. Dalam bidang syariah. Nanti kita tentukan syariah ke kehakiman. Tulis dulu kehakiman. Dalam bidang kehakiman. Pasal dia pernah jadi qadhi namanya. Bidang kehakiman dan dakwah. Yang bab 4 sumbangan dalam bidang dakwah. Boleh? Boleh. Lepas tu bab 4, bab 5 penutup. Penutup nanti ulas macam panjang. Okey. Selesai. Last sekali Fadil. Fadil ada? Ada, doktor. Macam mana? Jumpa tak? Saya jumpa. Saya Osman Bakar. Dia ni dalam bidang sains Islam saya tengok. Mula-mula dia matematik tapi lepas tu dia minat dekat falsafah pemikiran Islam. Lepas tu dia kaji-kaji tu. Kayaknya dia ni dia lepas zaman Syed Naqib Al-Altas lah. Fadil dia banyak bahasa Inggeris kan? Setakat ni saya jumpa ada je bahasa Melayu tu. Ada. Okey. Sekarang ni kaedah Fadil ni, Fadil kena guna kaedah itu. Kaedah siapa tadi? Kaedah Fakihah. Kaedah siapa tadi Yang Nurhana ke? Yang kaji pemikiran Muhammad Kamil Majid Ya, saya doktor. Jadi Fadil kena ikut model Muhammad Kamil Majid tadi.
iaitu sumbangan tajdid Osman Bakar dalam bidang falsafah Islam. Lepas tu pengenalan dalam bidang falsafah Islam di Malaysia. Pengenalan dalam bidang falsafah Islam Malaysia. Ya, apa tu? Pengenalan buat apa? Sumbangan tajdid Osman Bakar dalam bidang falsafah Islam di Malaysia. Oh, tu tajuk Doktor. Tajuk. Kalau Hana tadi dalam bidang pemikiran Islam. Boleh hantar dalam bidang falsafah Islam. Boleh. Saya baca balik Doktor. Sumbangan tajdid Osman Bakar dalam bidang falsafah Islam di Malaysia. Okey. Okey, boleh? Boleh. Jadi semua buku-buku dia ada dalam library. Jadi kita kena mencari bahan tu. Banyak dalam bahasa Inggeris kan ni. Tapi okey kan? Fadil kan? Boleh baca kan? Baca boleh, baca. Nak faham tu boleh ambil masa, boleh. Ambil masa lah sikit. Kena jadikan cabaran lah. Kan? Boleh tu, insyaAllah. Jadikan cabaran. Jadi kalau kaedah Nurhana tadi, selepas biografi dia, lepas tu tema-tema. Tema kajian tema-tema kajian falsafah Islam. Bab 3 kajian tema-tema falsafah Islam Osman Bakar. Pemikiran falsafah Islam Osman Bakar. Dia kumpul semua bahan-bahan, nanti kategorikan. Ni jenis dalam falsafah Islam ni luas kan. Falsafah Islam ni dia semua benda dah difalsafahkan lah. Adanya macam mana dia berfalsafah, maknanya bidang tamadun, bidang sains, bidang belia, bidang dakwah, bidang pendidikan dia menulis. Jadi dia ahli falsafah. Jadi kita temakanlah maknanya falsafah pendidikan, falsafah dakwah, falsafah sains, falsafah kan. Kita kategorikan nantilah. Selepas kita memperoleh semua bahan-bahan yang dia ada tu. Selepas tu baru bab 4 analisa ciri-ciri. Ciri-ciri pemikiran tajdid Osman Bakar. Boleh? Boleh ke? Tapi macam saya lebih suka kaedah ni. Kalau Aisyah dengan yang lain 3 ni, kalau nak gabungkan, gabung tema yang sama pun boleh. Maknanya macam Aisyah tadi kan, siapa ni? Aisyah kaji apa nama? Khadijah Saleh. Ya, Saleh. Jadi kita boleh kategorikan lah. Dalam bab 3 tu, sumbangan Khadijah Saleh dalam bidang sains dan wanita. Jadi kita kumpul je semua bahan-bahan dia kat situ. Tema-tema dia semua kan. Bab 4, analisa keunikan pemikiran tajdid dia. Analisa pemikiran tajdid Khadijah Saleh. Macam kita guna kaedah yang sama je. Semua orang sama. Jadi kita tak adalah terlalu dari segi metod kita menulis lah. Jadi bab 4 itu analisa sumbangan tajdid dari sudut pendekatan. Sumbangan pendekatan tajdid. Apa ni? Analisa pendekatan tajdid. Kan? Pendekatan tajdid setiap tokoh tu.
dalam bidang yang kita dah kaji dalam bab 3 tu. Bila bab 3 tu kita dah kumpulkan semua cerita tentang bahan dan sumbangan dia. Bab 4 kita menganalisa terhadap bahan itu, terhadap hasil kajian tu. Mudah je. Jadi kita menganalisa daripada bahan-bahan yang kita dah jumpa dalam bab 3 yang kita kumpul tu. Yang kita kategorikan, kita temakan dia semua kan. Lepas tu bab 4 tu kita menganalisa, cari keunikan-keunikan yang ada pada sumbangan dia, pada pemikiran dia tu lah. Jadi dalam bab 4 maknanya kita akan tulis tajuk pendekatan tajdid. Doktor. Hmm. Jadinya bab 4 analisa sumbangan pendekatan tajdid. Analisa sumbangan dan pendekatan tajdid. Analisa sumbangan dan pendekatan. Analisa pendekatan dan sumbangan. Buat pendekatan dulu. Analisa pendekatan dan sumbangan tajdid. Siapa yang Aisyah tulis? Khadijah Saleh. Khadijah Saleh. Kalau Hana, sumbangan, analisa analisa pendekatan dan sumbangan tajdid Muhammad Kamil Majid. Dalam tak perlu dalam dah lah. Kita dah ada bab 3 tu. Bab 3 tu kita dah jelaskan. Lepas tu Fakihah tak ada apa? Abdul Hai Abdul Syukur, Doktor. Jadi bab 3 apa jadi? Bab 4 jadi apa? Analisa pendekatan dan sumbangan tajdid Abdul Hai Abdul Syukur. Okay. Itu Asyikin. Analisa pendekatan dan sumbangan tajdid Syekh Azmi Ahmad. Okay. Itu bab 4 tu penting tu. Hasil itulah yang dipanggil tesis tu. Tesis tu ialah sebuah penghasilan daripada sebuah sintesis. Tesis ni ialah sintesis. Hasil sintesis. Sintesis tu faham tak? Sintesis. Daripada intipati. Intipati tu pada bab 4. Jadi itu yang akan dinilai. Kita ni berkeupayaan atau tidak untuk mengeluarkan intipati daripada bahan-bahan yang kita baca dan peroleh dalam bab 3 tu. Kan? Jadi sebenarnya itulah yang... Jadi sekarang ni saya ingin syorkan kalau dah setuju semua. Ambil persepakatan dulu. Boleh Okey je. Okey. Setuju, Doktor. Okey, setuju Jadi Setuju, bila Doktor. kalau dah setuju, langkah seterusnya boleh hantar tajuk tu pada Dr. Arif. Lebih kurang je tajuk masing-masing. Aisyah tajuk apa? Cuba ulang balik. Sumbangan tajdid Khadijah Saleh dalam pembangunan sains dan wanita di Malaysia. Ataupun kita tukar pendekatan dan sumbangan tajdid. Pendekatan tajdid. Perlu ke sumbangan tu? Cuba bagi pendapat sikit. Apa beza sumbangan dan pendekatan? Saya rasa Sumbangan lebih masa tak luas. payah je. Masa tak payah sumbangan je. Pendekatan tajdid je lah. Pendekatan tajdid. Dalam maknanya pendekatan itu adalah satu sumbangan lah kan. Jadi pendekatan tajdid Khadijah Saleh dalam bidang pembangunan sains dan wanita di Malaysia. Okey. Pendekatan tajdid Abdul Hai Abdul Syukur Di dalam bidang ilmu Al-Quran dan hadis di Malaysia. Okey.
Itu Fakihah, pendekatan tajdid. Apa? Fakihah. Abdul Hai Abdul Sukur tadi doktor. Oh, okey. Itu Pendekatan Nurhana. tajdid. Ya saya punya. Nurhana apa? Saya punya sumbangan tajdid Muhammad Kamil Majid dalam bidang pemikiran Islam di Malaysia. Dalam bidang? Dalam bidang pemikiran Islam di Malaysia. Pendekatan tajdid jugalah. Oh, maknanya sumbangan tak payahlah tukar pada pendekatan kan? Okay. Kita kaji ni, kita nak kaji pendekatan je. Pendekatan ni kaedah-kaedah yang digunakan. Bila kita kata pendekatan ni ialah cara, kaedah, gaya. Itu. Jadi itu kita nak kaji dalam bab 4 tu. Jadi bab 4 itu kita akan simpulkan macam mana gaya dia, apa keunikan pemikiran dia, apa ciri-ciri dia. Dalam pendekatan tu kita akan olah banyaklah aspek-aspek kecil dia tu kan. Jadi Ashikin apa tadi? Pendekatan tajdid. Pendekatan tajdid Syekh Azmi Ahmad dalam bidang kehakiman dan dakwah di Malaysia. Okey. Jadi kita yang lain semua sama. Satu apa ni? Bab 1 pengenalan, bab 2 latar belakang dia kan. latar belakang. Yang bab 1 itu biografi kan Bab doktor dua. kata tulis pengenalan dengan latar belakang. Itu sebenarnya bukan Itu latar bab belakang. 1. Itu bab 1. Itu latar belakang. Itulah definisi apa itu tajdid, Islam di Malaysia. Islam di Malaysia selepas merdeka macam mana semua tu kan. Jadi itu bahan-bahan yang kita kena kuasai lah nanti tu. Kemudian barulah biografi dia kan. Kita kena ada latar, dia panggil latar kehidupan negara pasca merdeka. Kerana kita semua ni sedang mengkaji keadaan berfikir masyarakat Muslim selepas merdeka. Itu kita punya. Jadi kita kena faham dulu latar orang-orang, cara orang Islam, masyarakat Melayu Islam selepas merdeka ni bagaimana keadaan mereka tentang sikap mereka terhadap agama, kefahaman mereka terhadap budaya Islam. Jadi ulama, tokoh-tokoh ni datang ni nak buat pembaharuan lah pada keadaan masyarakat pada waktu itu. Ni semua yang kita duk bincang 5 orang ni, mereka datang nak membuat satu, nak meningkatkan. Bila kita kata tajdid tu dia nak mengangkat daripada sesuatu yang bersifat dilihat kemunduran. Dia nak, kalau dia lihat ada kemunduran, dia nak memajukan. Kalau dia melihat ada satu kekeliruan dalam kefahaman, dia cuba nak menjernihkan. Itu panggil tajdid. Kalau dia lihat ada kesalahfahaman, dia cuba nak membetulkan. Kalau dia tengok kelemahan, dia akan mengkuatkan. Proses menguatkan tu ya kita panggil tajdid tu, pendekatan. Macam mana dia menguatkan? Apa kaedah yang dia gunakan? Macam ambil contoh Harijah Saleh. Dia lihat pada waktu masyarakat Muslim, masyarakat Islam, umat Islam selepas pasca merdeka ni tidak begitu menganut faham sains mengikut kaedah orang barat. Jadi ini salah lah. Dia kerana menganut fahaman sains mengikut orang barat akan melahirkan saintis-saintis yang tidak mengenal akar budaya dan Tuhan. Jadi sebagai seorang sarjana Muslim, beliau cuba untuk membetulkan salah faham terhadap sains. Kan? Mengajak kembali masyarakat Muslim, terutama para saintis, supaya kembali berpegang kepada prinsip tauhid dalam bidang sains dan tidak terlalu terpengaruh dengan sains
yang dibawa oleh konsep sains yang dibawa oleh Eropah. Itu cara. Jadi pada setiap tokoh ni dia ada satu usaha dia nak cuba tangan ni lah. Mengikut kadar yang dia kuasai dan dia miliki lah. Kan? Jadi itu kita punya cara lah. Jadi sebab tu kita kena menguasai latar keadaan masyarakat Melayu Islam pada era 70-an, 80-an ketika hayat mereka ini. Ketika hayat siapa ni? Tokoh-tokoh inilah. Jadi biografi itu nanti penting juga. Kita boleh tahu bagaimana waktu bila mereka hidup ni. Kan? Dan apa yang mereka telah terlibat. Yang penting lagi apa yang mereka sumbangkan dari sudut karya-karyanya. Jadi bab 3 tu lebih kepada sumbangan. Saya fikir sumbangan, maknanya bila kita kata tema-tema berfikir, tema-tema pemikiran, tema-tema itu, maksud itulah sumbangan dia. Apa yang dia telah hasilkan sepanjang hidupnya. Jadi kita kategorikan. Bab 3 tu berkaitan dengan sumbangan. Bab 4 barulah kita mengkaji pendekatan. Jadi saya rasa kita kembali kepada idea awal tadi. Kita masukkan sumbangan dan pendekatan. Kita tak boleh lari lah nampaknya. Kena ada juga sumbangan tu, Aisyah. Maksudnya tajuk tadi pendekatan dan sumbangan tajdid. Jadi ke kita sumbangan mula dengan dan pendekatan? Sumbangan dulu. Sumbangan dan pendekatan. Okey. Jadi sumbangan dan pendekatan tajdid Khadijah Saleh dalam bidang sains di Malaysia. Sains dan wanita. Tadi kan bab 4 kan dah tukar analisa pendekatan dan sumbangan tajdid. Khadijah Saleh. Lepas tu yang bab 3 tu masukkan yang tajuk sebelum ni bab 4 tu Maksudnya bab 3 wanita sumbangan kan? Maksudnya masukkan tajuk 3 tu kita lebih bertema, kita lebih kepada perbincangan tentang sumbangan dia lah. Kita kumpul semua bahan-bahan dia tu kita bermaksud sumbangan lah. Kan? Maksudnya semula ada bidang sains, bidang wanita, semua gabung kat situ semua. Okay. Itu maksud kita masukkan sebagai sumbangan dia lah. Jadi kita kumpulkan semua sumbangan-sumbangan ilmiah dia, sumbangan-sumbangan tajdid dia dalam bab 3. Bab 4 baru kita menganalisa pendekatan yang digunakan. Kan? Berpandukan sumbangan yang telah kita kumpulkan itu. Itu je mudah cerita dia. Makin jelas sikit tak? Makin jelas sikit. Bab 5 baru tutup. Boleh gitu. Jadi kalau dah setuju, kita kena tulis semua standard lah. Sumbangan dan pendekatan tajdid. Khadijah Saleh dalam bidang sekian-sekian. Sumbangan dan pendekatan tajdid. Osman Bakar dalam bidang falsafah Islam di Malaysia. Kan? Fakihah, sumbangan dan pendekatan. Lupa Fakihah tu dia. Abdul Hai Abdul Sukur. Abdul Hai Abdul Syukur. Sumbangan dan pendekatan tajdid Muhammad Kamil Majid. Nurhana dalam bidang pemikiran Islam di Malaysia. Nur Ashikin. Sumbangan dan pendekatan tajdid Syekh Azmi Ahmad. Syekh Azmi Ahmad dalam bidang kehakiman dan dakwah di Malaysia. Boleh? Selesai tu. Lepas tu, Okey, semua tajuk dah selesai. Tujuan malam ni nak dapat tajuk kan? Tajuk dah selesai. Jadi alang-alang dah jumpa ni. Dalam masa 2 minggu lagi, kita akan berjumpa setiap 2 minggu. Boleh? Kita carilah masa setiap 2 minggu, susun jadual. Kena buat, panggil update pencapaian, update penghasilan. Apa progress dia panggil, progress report.
2 minggu sekali kita jumpa macam ni lah. Progress report apa yang dihasilkan. Jadi kita boleh tahulah, sharing lah, kita panggil share apa yang dah jumpa, apa tak jumpa, apa masalah dia, lain-lain. Jadi untuk kerja-kerja pertama ni ialah kita tak perlu tulis lagi bab 1 ke bab 2 ke, tak perlu tulis lagi. Jadi saya bagi masa 2 minggu cuba membuat apa yang dipanggil kajian kepustakaan. Itu maksud dia. Kajian kepustakaan artinya apa? Mengumpulkan sebanyak mungkin bahan dalam bentuk. Kita ada boleh kumpul tajuk buku pun tak apa lah. Tak perlu. Kalau buku tak ada lagi pun tak apa. Sekarang kita tahu tajuk dia. Kita kumpul segala apa yang berkait dengan nama tokoh kita tu. Kita nak kenal dulu dia ni. Siapa. Itu je dulu kerja 2 minggu ni kan. Maknanya kita nak korek sedalam-dalamnya. Apa yang berkait. Jadi kita nak tahu di mana dia ni. Khidmat dia di mana. Apa bahan dia. Tak perlu cari. Kalau jumpa bahan tu terus download. Simpan dalam file lah. Dalam komputer masing-masing lah. Kalau tak jumpa pun lagi, kita dah mula faham ada buku dia tulis tentang tajuk ni yang kita kena pergi carilah nanti kat mana kan. Dia tanya orang, nanti kita akan tanyalah siapa-siapa kawan-kawan. Jadi semua orang yang saya 5 orang ni semua saya kenal lah. Saya tahu kawan-kawan dia. Jadi tak adalah isu. Yang penting ada yang kesalahan mana nak faham kat mana ni saya boleh guide kan. Okey, ni kena jumpa orang ni, jumpa orang ni. So jangan bimbang. Malah macam macam Kamil Majid tu dia dah kirimkan saya semua bahan-bahan dia. Dia Hana cuma kumpul je. Nanti saya kirim. Jadi itulah, tapi kita yang apa yang dia bagi tu apa yang dia adalah, tapi yang kita nak dapatkan juga apa yang orang berkata tentang dia. Macam Kamil Majid dia dah ada buku biografi dia. Jadi Rahana cuma cari je buku tu. Buku tu diterbitkan Ilham Books. Boleh beli online lah kalau ada duit. Jadi ada Ilham Books tu. Jadi macam Osman Bakar dia rumit sikit, kena cari library lah. Tapi dia banyak dalam internet. Dia ni orang popular kan. Dia dah cari Wikipedia dia dan semua. Okey, sila Hana nak cakap apa? Doktor macam ni. Tadi saya buka Google, lepas tu ada satu buku ni kan. Tajuk dia 70 tahun. 70 tahun. Kamil Majid. Kamil Majid. Betul lah tu. Itu biografi dia tu. Okey, saya dapat satu rujukan. Jadi kalau baca biografi dia tu, Hana dah boleh tulis dah bab 2 tu. Allah. Okey doktor, boleh. Kena baca lah biografi dia. Jadi lepas tu apa-apa yang kita nak tu kita compare lagi lah, tambah lagi bahan-bahan yang orang tulis. Kita kena interview dia pasal dia hidup lagi. Kita buat bila lepas baca tu apa lagi kita nak tambah kan, kita tak faham ke. Nanti kita buat Google Meet macam ni, tak apa, saya panggil dia masuk sini, kita tanya dia. Boleh doktor. Ya doktor. Okey, Fadil nak cakap apa? Doktor saya nak tanya, kan kena semua kita orang ni kena interview lah. Okey. Macam Osman Bakar tu saya ada terjumpa bab 5 kat mana PDF kan, dia macam dah ada orang interview dia. Ambil lah. Kayaknya kita kena still interview dia jugalah. Interview tentang apa? Apa-apa macam doktor kata kena interview kan. Kenalah jumpa pasal dia ada lagi, kita nak kena sahkan dengan dia. Nanti apa yang kita tulis, bila kita tulis bukan saya interview sekarang lagi. Nanti tahun depan ke, bila kita dah faham tentang dia, baru kita jumpa dia kan. Kita akan sahkanlah. Betul ke Prof, apa yang Prof maksudkan tentang hal ini kan. Tentang itu, tentang ini. Sekarang ni tak boleh interview lagi, tak kenal lagi. Ni kena menguasai dulu seseorang, tokoh tu. Tak?
Faham? Terutama dalam bidang, dia ada, nanti saya tanya. Bidang falsafah dan juga dia ada satu bahan dalam, cuba Fadil cari dia, bahan dalam dakwah. Dia ada banyak juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan dakwah. Di samping itulah sains tu. Tapi tak apa, kita kumpul je apa juga yang berkait dengan dia. Bab dalam buku. Itu kerja kita lah dalam masa ni. Kita projek ni setahun. Di setahun ni kita ada banyak masa. Jangan risau, insyaAllah. Yang penting, kalau kita mempunyai bahan yang mencukupi, itu akan. Jadi kita ni macam kita nak tulis biografi dia lah nanti. Kan? Nanti semua ni kalau buat betul-betul, nanti saya nak terbitkan jadi buku semua. Setiap orang keluar satu buku selepas grad ni. Kan? Dalam bidang masing-masing. Semua diperlukan sekarang ni. Jadi kita tulis bersama-sama lah buku ni. Tulis bersama. Boleh? Jadi ini projek ni bukan sekadar tesis nak lulus tu, memang lulus belaka kan. Tak ada lagi lah pelajar saya tak lulus. Tapi sekarang ni kita nak betul-betul menghebat lah. Kita betul-betul. Jadi sekarang ni kita akhirnya ialah kita nak last kali kita boleh dalam masa 2 minggu kita berjumpa, mana yang kita boleh, kadar yang boleh jumpa lah. So nanti Aisyah boleh bagi masa bila, daripada sekarang bila nak jumpa. Ada kalender. Masa mana sesuai? Kalau lagi 2 minggu tu awal bulan 11 ke? Nak 2 minggu ke nak 3 minggu? Tak kisah. Tak kisah je. Yang lain macam mana? Yang lain? 3 minggu boleh kot. 3 minggu betul. Okey, 3 minggu. 3 minggu dari sekarang. Antara 8 hingga 14 bulan November. Ya, Hari nanti ni hari Jumaat. 12 bulan ke? Kalau buat hari Rabu malam ke, doktor free ke? Ke yang lain-lain macam mana, okey ke? Rabu malam boleh. Rabu tak boleh, saya ada kerja. Kena buat malam ke, buat petang ke, tak apa. Saya cari masa siang bagus kat pejabat. Boleh. Waktu bila yang doktor free? Tak apa, saya okey. Show je masa. Tak pun ikut doktor Nanti, hari apa? Yang penting hari apa? Hari antara Selasa, Rabu, Khamis. Pukul Selasa, Rabu, Khamis tu hari Selasa okey. Selasa. Yang lain macam mana, okey ke? Petang ke ada kelas? Hari Rabu pun okey. Petang ada kelas. Petang ada kelas. Hari Selasa ke Rabu? Ke dua-dua? Khamis. Dua-dua. Khamis, Rabu. Selasa, Khamis, Rabu petang ada kelas. Allah. Pagi Selasa pagi? Selasa pagi bukan kita ada kelas? Selasa pukul 10, start pukul 10 ada kan? Selasa pagi pukul 10 ada kelas. Pukul 8 tak ada kelas. Lepas subuh. Lepas subuh. Hari masa tak ada ni, masa banyak sikit lah. Hari apa? Khamis. Khamis pagi ada kelas. Khamis petang ada kelas. Hari Jumaat. Jumaat? Boleh tak? Petang Jumaat okey tak? Jumaat. Petang Jumaat okey. Boleh petang. Setuju? Okey. Petang Jumaat. Setuju.
petang Jumaat. Okey. Ah. Nanti update dalam grup lah. Saya lupa tadi, pun lupa. Update dalam grup ke Petang tu mesej kat saya lah. okey. Lepas main Jumaat ke doktor? Lepas main Jumaat pukul 3. Okey. Nanti siapa lah ingatkan balik. 14 bulan. 14 bulan 12 bulan. 12 bulan 11 pukul 3 petang. Okey. Okey, itu sajalah kot kita. Dah lewat dah ni. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. So, Terima selamat kasih semua. doktor. Selamat semua malam pukul 11 dah.